Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita bersama hari ini dalam rakaman podcast Azam Kelantan. Jadi sebelum kita pergi jauh, bolehlah kalau kita perkenalkan dulu apa itu Azam Kelantan. Jadi saya Adik Faisal bin Yaakob. Saya juga Nizam Muhammad. Jadi itulah kadang macam Azam Kelantan. Okey, dia Azam. Setakat yang saya faham lah. Saya tak tahu lah kata adik. Kalau ikut tarif adik dululah mula-mula sekali. Azam Kelantan tu lagu mana sebenarnya? Okey, Azam Kelantan ni bila kita sebut pasal Azam Kelantan, kita membawa satu perspektif tentang apa yang orang Kelantan nak. Berdasarkan kalau kita tengok pada perspektif orang terhadap Kelantan ni dikenali sebagai negeri yang miskin, yang tidak membangun, yang bukan tidak membangun tapi agak terkebelakang dari sudut pembangunan dia. Kita nak kata telah mundur pun tidak, tapi orang melihat Kelantan ni sebagai satu negeri yang sangat ke belakang berbanding dengan 14 negeri lain di Malaysia ni. Jadi bila kita membawa tajuk Azam Kelantan, kita nak memberi satu perspektif kepada orang apa yang kita cuba nak sampaikan ataupun cuba nak bangkitkan perasaan dan juga sampaikan pandangan daripada orang Kelantan sendiri tentang negeri Kelantan. Okey. Itulah, cuma pada saya pula Azam Kelantan ni dia merupakan sebuah azam daripada rakyat kepada rakyat. Apabila kita sebut tentang keazaman ataupun tekad lah kan, dia ada macam banyak-banyak takrifan. Tapi kadang ada benda yang benar-benar berlaku dalam masyarakat tapi mungkin kerana kurang tekad ataupun kurang keazaman, maka benda tu tidak diperbincangkan. Benda tu tak ada kata kita tidak sapa. Dia boleh jadi benda tu kecek antara rakyat dengan rakyat. Kau lagu mana gitu? Biasanya dia lebih kepada perbualan ataupun bincang di setakat kedai kopi. Tapi benda tu tidak sampai, especially sekali tidak sampai kepada kita kata kepimpinan negeri, pemerintah. Jadi pemerintah kadang-kadang kalau kita tengok dalam situasi sekarang ni dengan selepas pilihan raya negeri hari itu dengan kemenangan 43 berbalas 2, 43-2 ni menyebabkan kerajaan negeri rasa selesa, kita rasa kemah, rasa kukuh untuk mentadbir. Tapi menyebabkan dalam certain kes mereka tidak melihat, tidak nampak cakna sangat terhadap pandangan rakyat, berbeza dengan waktu kempen pilihan raya yang mana kita nampak mereka turun menyantuni rakyat. Tapi selepas pilihan raya ni berbalik, jadi balik macam asal balik. Rakyat buat kerja rakyat, kepimpinan buat kerja kepimpinan. Sekadar mengekalkan status quo, laksanakan mengekalkan apa yang ada, tak ada mengekalkan rutin hari. Mengekalkan rutin harian. Keluar pukul 8, balik pukul 5. Kalau ada ceramah, ada program, pergi. Tapi rakyat pun menjalan kegiatan macam biasa, macam hari-harian. Tapi tak ada tak ada sesuatu yang baru. Dan sebenarnya saya tertarik dengan gapo adik sebut tadi, kata benda ni ialah benda yang diperbincangkan. Benda ni kecek di kedai kopi ke apa semua, okey. Dan tekad ataupun azam kami sebenarnya ialah nak akak gapo hok kecek di kedai kopi tu duduk dalam digital. Betul. Duduk dalam digital sebab kita duk rasa macam bila kita pergi jumpa dengan orang yang pelbagai, kita pun bukan kita wakil juga. Kita pun kita orang biasa gitu je lah. Jadi sebab itulah bila kita buat podcast ni, kita nak angkat pandangan rakyat Kelantan tu untuk kita suarakan, biar seboleh-bolehnya kalau tidak
tidak sapa ke kepimpinan di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat, tapi biarlah rata-rata rakyat lain dapat berkongsi pandangan-pandangan daripada kedai kopi A ke kedai kopi B ke kedai kopi C yang biar benda terjadi rata seluruh negeri. Tidak sekadar kapur ni bicara tajuk jalan raya, kapur C kecek tajuk air. Jadi kapur A dia rasa masalah dia air lah. Dia tak sempat dia fikir dah masalah banjir di atas panjang. Orang baca fikir masalah air Kelantan tak ada. Di atas panjang fikir masalah banjir, tapi dia tidak berkongsi masalah tu sebagai satu kita kata satu rakyat negeri. Dan sebenarnya itulah sama tadi kan. Kalau bahasa ile dia bahasa baku kita panggil apa, digitalkan diskusi rakyat. Kita bawa benda ni, dan sebenarnya tidak mustahil kata kursi dan meja yang kita ada lah ni tidak terhad kepada kita dua orang aja lepas ni. Betul. Boleh jadi akan ada kita undang ataupun ada siapa-siapa yang ingin bersama dalam diskusi pada masa akan datang, kita pun juga alu-alukan. Dan bila kita sebut berkenaan dengan cadangan rakyat, negeri ni bukan milik siapa-siapa, dan kami pun sebenarnya saya tak tahulah di peringkat adik macam mana, tapi saya tidak boleh nak menggantikan kata diri saya sebagai wakil kepada rakyat keseluruhan. Cumanya melalui platform lain kita telah suarakan pendapat dan pandangan kita dan sebagainya. Jadi dia juga merupakan peluang lah di peringkat mula-mula, sebab kita kata sebenarnya di balik ketenangan dan perjalanan bahasa luar pula tu. Di balik rutin hari kerja buat kita sehari-hari ni, sebenarnya dalam negeri ni kita nak tengok ada benda yang boleh ditambah baik. Tu sebenarnya. Tu sebenarnya. Sebab ngelahnya kalau islah tu dilakukan dalam negeri, pembaharuan dilakukan negeri dari semasa ke semasa, dan juga pembaharuan untuk nak menampung lohong-lohong hitam ataupun benda-benda yang berlaku isu dalam negeri ni. Mungkin kita dua orang duduk walek-walek awak dengan keluarga awak, saya keluarga saya. Betul. Tapi bila kita melihat kata ada kesedaran yang menyebabkan kami rasa kami kena tubik daripada zon selesa untuk kita nak mari kecek. Jadi begitulah pengenalan di peringkat awal untuk episod kosong. Episod kosong episod pilot gitulah. Jadi podcast kita ni sebagai disclaimer, kita bukan nak mencabar siapa-siapa, kita bukan nak menjatuhkan siapa-siapa, tapi kita sekadar nak menyampaikan hasrat dan juga percakapan di bawah untuk didengari oleh pihak-pihak yang berkenaan lah. Mudah kita sebut gitu. Mana dengar tu biasa pasapa. Jadi benda tu menjadi satu perbincangan. Tidak sekadar satu perbincangan yang lebih konteks yang lebih besar, bukan sekadar perbincangan di satu lokaliti semata-mata dah. Dan sebenarnya kita teringat ada satu Sayyidina Ali yang mempopularkan ayat ni. Boleh jadi ayat tu keluar daripada orang lain sebelum ni. Dia kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maksudnya menghitung diri kamu sebelum diri kamu diperhitungkan. Jadi anggaplah platform Azam Kelantan ni sebagai ruang unit hizbah. Ada dalil. Hilir bunyi tu kan. negeri di bawah tadahan wahyu. Jadi bila kita kata unit hizbah, sebenarnya unit hizbah ni ialah pihak yang membuat semok dan imbang. Maksudnya setiap satu perkara yang berlaku, kita tak usah kata negeri, mungkin di peringkat keluarga kita apa semua, kita berbelanja lebih daripada keperluan, bini kita persoal dan dia layak persoal. Hijau buat kita apa semua. Jadi itu di peringkat rumah tangga, apatah lagi di peringkat negeri yang melibatkan
urus takbir di satu-satu tempat, melibatkan urus takbir cukai rakyat, melibatkan nasib rakyat terhadap berubah mana-mana polisi ko gapo ko, tidak gitu. Betul. Cuma gini Nizam, bila tadi Nizam sebut pasal kita kata hizbah sebut sudut check and balance, biasanya dalam sistem demokrasi kita ni kita ada kerajaan dan kita ada pembangkang. Adakah Nizam nak kata di Kelantan kita ni check and balance biasanya berlaku antara kerajaan pembangkang ni tak berlaku, menyebabkan perlunya kita buat podcast ni. Kita anggap lagu ni, kalau di tempat-tempat lain biasanya entiti macam kita ni ialah kita nak bawa pendapat ketiga ataupun optional opinion kepada mana-mana pihak, disebabkan kalau di tempat-tempat lain kita bimbang berlakunya macam KJL dia pendapat dia kanan ekstrim, pembangkang dia kiri ekstrim. Jadi nak juga pendapat yang berada di tengah-tengah. Sebenarnya setakat yang saya sendiri ada peluang jejak di tempat-tempat lain, ada keadaan yang mana KJL dia tidak far right, pembangkang dia tidak far left, dia tidak kiri dan kanan terlampau jauh sangat. Dia ada juga pendapat-pendapat yang wasati ataupun pendapat-pendapat yang moderate, tengah-tengah dan sebagainya. Cuma dalam konteks negeri ni, kita disebabkan kita tidak melihat pilihan ataupun kita tidak melihat the best option untuk apa-apa solusi sebagai penyelesaian terbaik kepada isu yang berlaku. Okey, macam contohlah kita buat recording hari ni 2 hari bulan 2 2024. Duk geger isu pasal orang bunuh diri. Caranya kerajaan negeri royak kata nak tutup jalan buat semaya hajat. Caranya di pihak bomba ialah buat jari bawah getok. Okey. Bukan nak menafikan mana-mana pihak, tetapi kita tidak nampak option jawapan lain daripada setakat ni saya tak nampak lagi rekod daripada pihak pembangkang negeri tentang cadangan penyelesaian yang lain. Sebab semaya hajat digetok ataupun letak jari bawah getok itu sebenarnya ialah penyelesaian hujung dah. Dia bukan lebih pada nak merawat simptom akhir. Bukan kata merawat punca sebenar. Jadi benda-benda gitu tu dia dan kita sebenarnya ada pendapat kita. Cuma kalau tahu lebih lanjut untuk topik pasal kes bunuh diri dan cadangan penyelesaian, tu kena dengar. Tu kita bincang nanti. Dan kita bincang forum lain. Tu kita bincang episod lain. Tak boleh kayak lo ni. Betul. Sebab ni baru episod kosong. Jadi gitulah pendapat saya. Pembangkang di negeri tidak menjadikan cadangan penyelesaian untuk nak membandingkan dengan kerajaan negeri untuk rakyat lihat setakat ni. Dan kadang pendapat ketiga hot to be saya sendiri melalui platform lain lah yang mana nanti kita akan bincang kemudian. Dengan kata lain, kita bukan nak ambil hijau pembangkang, kita bukan nak jadi pembangkang. Lalu sekali kita membawa suara pembangkang, parti-parti pembangkang di Kelantan especially ni, kita tak bawa suara mereka, kita bawa suara kita. Sebab maknanya tidaklah kata pihak kerajaan jangan rasa bahawa kita ni memihak pada pembangkang. Tak, mungkin dalam satu-satu masa mungkin kita menyokong. Kita tidak kata kita nak membangkang ataupun semata-mata, tapi kita juga ada agenda kita nak mempromosikan apa yang ada di Kelantan, apa yang baik pasal Kelantan, apa yang lebih ada di Kelantan berbanding dengan negeri lain. Sebab kita yakin mungkin pendengar dan penonton kita lepas ni bukan terhad pada rakyat Kelantan saja, tapi mungkin ada juga rakan-rakan kita, sahabat anda yang mungkin daripada luar nak mendengar, nak mengetahui lebih lanjut pasal negeri Kelantan. Jadi kita nak masukkan juga lepas pada ni satu bentuk mungkin promosi. Nizam sendiri pun setahu saya ada juga buat video-video promosi pasal tempat-tempat mana ada di Kelantan. Mungkin kita boleh selitkan lepas ni dalam episod-episod kita apa yang menarik di Kelantan untuk
untuk pengmakluman, kalau ada rakan-rakan daripada luar Kelantan nak menuju Kelantan, tahu boleh cari, dan jangan lupa berterima kasih kepada kami lah atas rekomendasi kami tu. Dan apa tu, dia sebenarnya saya lagi suka sekiranya macam kita memposisikan diri sebagai orang yang melihat Kelantan dan juga melihat kes yang sama di luar buat lagu mana. Betul. Supaya sebab boleh jadi kelumpungan dalam negeri ni kerana tidak ada penyelesaian ke gapo, dan kita kata penyelesaian yang berlaku di luar negeri belum tentu sesuai dengan wakil ataupun keadaan di Kelantan. Tapi kita kata okey, boleh jadi cadangan kita salah, boleh jadi cadangan kita tidak sesuai di negeri ni. Tapi kalau cadangan kami, tapi kalau kita tidak bahaskan benda ni dulu, maka tidak berlaku perbahasan yang lain. Orang tak tahu kalau kita tak sebut. Bagi kita kata, bila kita sebut ambil air daripada luar tu, kalau kita tengok rekod-rekod sebelum ni, berapa ramai pegawai KJL, berapa ramai wakil rakyat, berapa ramai ahli majlis PBT yang banyak kali berkunjung buat lawatan sambil belajar ke negeri lain, ke negara lain. Tapi rakyat tak tahu apa hasil mereka balik. Sebab mereka balik, kalau ada paper pun dia bincang sama dia, ada kadang-kadang tu membuahkan hasil, ada kadang tidak membuahkan hasil. Tapi kita sebagai rakyat sebenarnya kita nak tahu apa benda yang di luar yang mungkin boleh dipraktikkan di Kelantan ni untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kelantan ni. Sekian banyak masalah yang berulang-ulang disebut-sebut oleh rakyat di bawah, air ke, infrastruktur ke, sampah ke, banjir ke. Mungkin ada idea-idea lain yang praktikal di luar tu, tapi kalau dia pakai KJL, dia pegawai dia tak kira sebut pada rakyat, kepada masyarakat gapo hasil lawatan dia. Kalau sebut pun sikit sangat. Dia tidak dibincangkan, tak ada lah bawa perbahasan dalam sidang DUN ke mana, tak ada benda tu. Jadi kita tak tahu. So melalui platform ni mungkin kita boleh petik idea-idea dari luar, kita boleh bawa tetamu untuk bentangkan idea-idea yang boleh membantu, yang kita rasa boleh membantu, dan kita persembahkan kepada para penonton, dan terpulanglah pada penonton nak angkat kepada kepimpinan kerajaan negeri Kelantan ataupun tidak, itu atas pemahaman dan juga tindakan masing-masing lah. Okey, jadi sebagai episod pengenalan, kita perlu sikit banyak sebab betul, yang banyaknya nanti episod 1 dan seterusnya lah. Jadi lagu mana untuk orang nak dengar podcast ni lah, dia nak capai podcast ni, dia nak dengar buah idea ni. Okey, setakat ni kita akan siarkan melalui YouTube, Spotify dan juga di laman sosial Facebook. Jadi setakat ni 3 tu. Nanti boleh kita akan siarkan, boleh cari Azam Kelantan di Facebook, di channel YouTube dan juga di Spotify. Jadi tempoh masa yang kita nak buat ni dalam setengah jam, kurang daripada tu mungkin. Okey, kita tengoklah. Dia kadang kita tak tentu juga bila kita kata kecek ni time tak ada idea tu rasa sebentar, tapi kalau dia mari buah kat harapnya rakan-rakan penonton tu tidak rasa bosan lah. Kalau rasa jemu ataupun ada idea, ada cadangan penambahbaikan, boleh diajukan kepada kami lah. Boleh drop komen, tak usah duk gosip. Kalau kata sebab kita akan monitor, kita akan dengar mana yang baik, kita boleh petik untuk kita bahaskan sama-sama. Betul. Supaya juga dengan apa yang kami buat lah ni, kita letak idea tu di media, dan kemudiannya kalau idea kita tak boleh bahaskan. Sebab apa pun sebenarnya, sebab kita nak idea kita pun bukan idea the best. Betul, kita bukan terbaik. Tapi biarlah kata ada wujud perbincangan lagu ni berterusan. Jadi gitulah di peringkat episod mula-mula. Jadi pada pendengar semua, ingat deh, kita tak ada gapo banyak ni pun. Kalau dengar terlintas benda ni dekat timeline Facebook, like page kami lah. Share video ni ke. Tapi kalau macam contoh terlihat kat YouTube dan rasa macam ada lah beberapa tajuk hok nak beceh ke apa semua, boleh juga drop komen. Boleh drop komen. Bahkan lu macam contoh kata dia nak recommend saya dia dekat dalam Spotify, atau dia dengar episod ni best, dia nak buat lagu mana? Boleh share kita punya link tu kepada saing-saing, dan jangan lupa follow dan subscribe lah. Yes, tu mustahil. Sebab
Azam Kelantan macam setakat ni kita, macam saya banyak masuk tubik. Betaduk Kelantan, betaduk luar. Macam adik mungkin duduk luar, tapi kita tahu kata orang Kelantan ni ada segata-gata. Jadi bolehlah share dekat kenalan masing-masing lah untuk kita juga. Nak buat kat grup WhatsApp masing-masing di lokaliti masing-masing couple tu, silakanlah. Jadi rasa cukup lah. Gitu dulu dok. Sebelum kita tamatkan, kita nak perkenal diri dulu. Kita tak perkenal diri tak ada. Yalah, kita hanya sekadar nama kan. Jadi mungkin mula dengan adik dululah. Okey, saya Adik Faisal. Orang asal Kota Kelantan, kita asal daripada Kota Baru lah. Jadi saya sekarang ni kerja sendiri dan saya tidak attach dengan mana-mana parti sekarang lah. Sebelum ni saya saya adalah aktivis di Parti Islam Malaysia PAS. Pernah menjadi jawatankuasa pemuda di Perkat Negeri, sehinggalah saya mengambil keputusan untuk mengundur diri. Lah. Walaupun sebenarnya mungkin masa tu ada pemilihan dan saya kalah, dan lepas pada tu saya pun lepaskan semua jawatan dan parti, dan saya tidak menyertai mana-mana parti politik sehingga sekarang lah. Saya hanya jadi pemerhati dan kita buat analisis sendiri. Yang penting bagi pihak saya cuba sampaikan kalau ada masalah-masalah hak mana saya tahu cara menyelesaikan masalah tu berdasarkan pengalaman saya terlibat dalam politik dan juga terlibat bekerja sebagai Kakatan Kerajaan Negeri suatu masa dulu. Jadi yang mana saya tahu, saya tulis dalam media sosial saya apa masalah tu, dan kadang-kadang kita bagi penyelesaian. Kadang-kadang kita bukan tak sebagi penyelesaian, tapi kita nak bagi kesedaran dulu. Macam kadang saya upload gambar sapuh di tepi jalan. Tapi kita kadang nak pupuk kesedaran bahawa masih ada lagi rakyat Kelantan ni hak tidak buat sapuh dah ada tum. Dia pergi letak je tepi tum. Jadi kalau, dan saya memang sengaja tak pergi tolong akak sapuh tu. Sebab bagi saya benda tu kena mari dengan satu tindakan daripada pihak berwajib. Lagu mana nak menyelesaikan benda tu? Kalau pihak berwajib lalu ahli majlis, lalu kaki tangan PBT, tengok clear semua, ada orang tolong akak. Walaupun kita kata memang boleh, dan sudah satu sifat mulia, bolehlah kita tolong ngemah tu, tapi kita tak sebagi rasa selesa. Cuma besok mo bila komplain sapuh banyak tepi tu tak muat tu dia lalu tak ada pun. Kita tak semua wujud, bagi saya tak semua wujudkan benda lagu tu supaya dia lalu sapuh banyak semua sini tak muat tu, jadi mungkin tu kecil ataupun jadual kutipan tu tidak betul. Bagi saya benda tu kita nak tunjuk, bukanlah kita tak boleh hakat, kita boleh hakat, tapi tu lebih penting bagi saya. Okey, Nizam pula. Saya sebagai pengamal media, dan sekarang ni kalau kata kerja hakiki saya sebagai unit media untuk satu NGO kemanusiaan lah yang base dia di Kuala Lumpur. Tapi create balik juga sebab perjawatan saya secara aktivis di negeri ni sebagai naib jadi pertua satu ABIM Negeri Kelantan. Tapi sebenarnya itu jawatan di luar. Di Azam Kelantan ni nothing to do with apa yang kita buat lah. Betul. Okay. Jadi dia memberi, maksudnya dengan peluang dapat direzekikan bekerja di luar negara dan menjejak beberapa belah negara tu. Jadi bila kita pergi negara yang miskin dan dalam konflik, dia menginsafi diri kita tentang apa yang kita ada. Tapi apabila kita direzekikan berada di negara yang maju dan pengurusannya elok, dia jadi reflection kepada diri kita, kata sebenarnya kita ni boleh tambah baik lagi negeri dan negara kita secara umum. Gitulah lebih kurang di peringkat permulaan. Ada lagi ke Adik? Tak ada peringkat saya. Jadi gitulah. Next episode gapo kita akan bincang, nanti tunggu tengoklah deh. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nizam Muhammad, dan saya Adik Faisal. Jumpa nanti, dan jangan lupa like, follow dan juga subscribe. Teruskan bersama dengan Azam Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.